Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar cikgu yang cikgu kasihi sekalian. Okey, bersama cikgu lagi iaitu Cikgu Khairi dalam kelas Ekonomi Tingkatan 4. Okey, so pada bulan ini kita masih lagi pembelajaran secara maya. Okey, so untuk bulan 5 pada minggu yang pertama, cikgu akan masuk bab yang keempat iaitu tajuk pengeluaran. Okey, so sebelum itu cikgu akan terangkan iaitu pembelajaran secara maya. Okey, so cikgu rasa kamu semua dah tahu dah, okey, iaitu kaedah pembelajaran secara maya. Di mana okey, yang pertama pelajar akan diberikan satu video ringkas berkaitan dengan topik yang akan dipelajari. Okey, selepas itu kamu dikendaki menjawab soalan dalam modul yang telah diberikan dan sebaran persoalan atau pertanyaan kamu boleh WhatsApp cikgu dalam grup WhatsApp yang telah disediakan dan jangan lupa like page MMTC untuk sebaran maklumat. Okey, jom. Okey, kelas. Okey, untuk bulan 5, okey, so pada minggu yang pertama, kelas ekonomi tingkatan 4. Okey, so untuk minggu yang pertama pada bulan yang kelima, cikgu akan masuk tajuk baru iaitu bab yang keempat di mana bab yang terakhir untuk ekonomi di bawah tajuk iaitu pengeluaran. Okey, so iaitu tajuk yang keempat iaitu tajuk pengeluaran. Okey, so sebelum ni cikgu dah terang dah pada bulan 4 cikgu dah terangkan iaitu pasaran, betul. So sekarang ni kita nak tengok pula dari segi pengeluaran. Kita pasarkan barang tu ada kita tengok pengeluaran pula. Okey, so di bawah tajuk ni dia ada banyak nanti yang kamu kena belajar. Okey, boleh. Okey, so untuk pada kelas pada hari ini, cikgu akan masuk sedikit saja subtopik dia. Okey, di bawah tajuk pengeluaran kamu akan belajar iaitu yang pertama ialah iaitu yang first kamu kena faham dulu iaitu dalam pengeluaran first kamu kena okey, cikgu highlight kat sini ialah first ialah firma. Okey, apa yang dimaksudkan dengan firma? Okey, so ingat pengeluaran first kena ada firma. Firma ni merupakan syarikat lah. Okey, boleh belajar. Okey, so maknanya dengan adanya syarikat, so adalah pengeluaran, betul tak? Contohnya kilang, betul. Okey, kilang tu merupakan firma lah. So maknanya apa fungsi kilang tu wujud? Apa fungsi apa penubuhan kilang tersebut? Maknanya dia nak keluarkan barang, betul tak? Nak keluarkan barang. So dalam barang tu dia ada barang iaitu input, output dan juga input. Maknanya kat situ kamu kena faham konsep dia. Okey, so cikgu akan terangkan dulu apa maksud firma. Okey, so kamu boleh buka modul kamu page yang kedua. Okey, kat sini cikgu akan terangkan sedikit. Okey, so kat sini dia kata, okey, firma merupakan unit ekonomi produktif yang merancang dan menggunakan sumber ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, so itu merupakan firma. Maksud firma. Okey, dia merupakan unit ekonomi. Okey, cikgu highlight kat sini. Okey, cikgu highlightkan. Okey, unit ekonomi produktif yang merancang, okey, kat sini kata merancang dan menggunakan sumber ekonomi untuk apa? Okey, so kat sini dia kata untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, so kamu kena ingat maksud dia. Okey, so cikgu dah terangkan firma ni ialah syarikat. Okey, maknanya syarikat yang menubuhkan. Okey, menubuhkan apa-apalah. Maknanya tujuan dia tubuhkan syarikat ni contohnya kilang. Kilang ni dia mesti dia nak menghasilkan suatu produk. Okey, dalam produk tu dia ada output dan juga input. Okey, boleh. So dia merupakan unit ekonomi produktif yang merancang dan menggunakan sumber ekonomi untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, so mesti ada menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, boleh. So dalam firma ni dia ada klasifikasi firma. Okey, so dari dua kat sini ialah yang pertama ialah size. Okey, size. Yang kedua ialah jenis firma. Okay, kita tengok satu persatu. Apa itu saiz dia? Okay, so kat sini ialah ada firma kecil dan juga firma besar. Okay, so dalam kategori firma memanglah ada syarikat kecil dan juga syarikat besar, betul tak? Tak semua ada syarikat yang besar. Okay, so kita tengok. Okay, untuk syarikat kecil mesti dia punya
firma dia macam firma yang kecil lah. Okay, firma kecil ni macam dia buat bisnes yang kecil saja. Perniagaan dia sedikit. Okay, berbanding dengan firma besar. Okay, boleh. Okay, so ikut saiz lah. Okay, yang kedua ialah jenis firma. Okay, so kat sini kita tengok kat sini, kita cuba terangkan sedikit perbezaan dia. Okay, untuk firma kecil, okay, kat sini, okay, dia kata kan, okay, firma kecil. Okay, firma kecil ialah contohnya dari segi macam, dia kecil macam risiko dia pun rendah sebab dia firma kecil. So, maknanya dia ada risiko dia rendah. Modal dia pun, modal nak keluarkan bisnes dia kecil jugalah sebab dia merupakan firma yang kecil. Okey, boleh. Selain itu ialah pasaran dia hanya pasaran setempat sahaja, macam daerah yang kecil sahaja. Yang dia dimiliki oleh seorang atau beberapa rakan kongsi untuk firma kecil. And then dia merupakan pengguna teknologi yang rendah lah. Maknanya dia menggunakan teknologi yang rendah. Dia tak guna yang banyak lah. Okey, boleh. Okay, kita pergi yang kedua ialah firma besar. Okay, kalau firma besar, dia merupakan nama pembesar mesti modal yang besar. Itu bezalah. Selalunya soalan dia akan tanya, apa perbezaan firma kecil dan juga firma besar? So, kamu kena jawablah. Okay, dari segi modal, okay, dari segi penggunaan teknologi yang tinggi lah. And then penggunaan bilangan buruh yang ramai. Sebab syarikat besar mesti menggunakan tenaga kerja yang ramai lah. Okay, boleh. Okay, so kita pergi yang kedua ialah industri. Okay, apa maksud industri pula? Yang tadi ialah firma. Okay, sekarang ni industri. Apa yang dimaksudkan dengan industri? Okay. Okey, industri. Okey, industri merupakan sekumpulan firma yang mengeluarkan barang atau perkhidmatan yang sama. Okey, itu maksud industri. Yang tadi firma. Firma tu syarikat, dia keluarkan barang dan perkhidmatan. Manakala industri inilah maknanya dia mengeluarkan produk yang sama, tapi syarikat dia nama syarikat lain, tapi barang yang dihasilkan ialah barang yang sama. Okey, so jangan bertukar lagi. Kalau soalan tanya, apakah maksud industri? Okey, industri ialah maknanya sekumpulan firma. Maknanya industri ni di bawah firma jugalah. Tapi dia menghasilkan barang yang sama. Okey, boleh. Okey, itu maksud industri. Okey, so faham Okey, kita pergi yang kedua ialah okey, so apa matlamat firma ni? Kenapa ditubuhkan syarikat ni? Untuk apa? Okey, so kamu kena ingat matlamat firma ialah yang pertama ialah dia memaksimumkan keuntungan lah. Maksudnya kat sini ialah dia tubuhkan syarikat untuk mendapatkan untung. Okey, so maknanya dia dapat untung yang banyak lah. Semaksimum mungkin dia akan dapat untung. Tak ada orang nak buka perniagaan dengan tak ada dapat untung. Tak ada. Semua orang buka perniagaan ni nak untung. Seberapa banyak yang boleh. Okay. Yang kedua ialah memaksimumkan jualan lah. So maknanya kalau boleh, dia nak jual semua produk yang ada. Kalau boleh satu hari habis semua. Itu merupakan yang kedua. Itu matlamat penubuhan firma. Okey, boleh. So, kamu kena ingat ini. Yang ketiga ialah dia memaksimumkan kebajikan masyarakat. Apa maksud memaksimumkan kebajikan masyarakat? Kita terang kat sini ialah firma yang mementingkan kebajikan, masyarakat akan menyediakan barang dan perkhidmatan yang mencukupi tanpa mengira keuntungan. Okey, ada juga syarikat, dia tubuh perniagaan dia untuk bantu orang. Okey, ada juga Okey, so itu perbezaan dia, matlamat dia. So maknanya matlamat utama penubuhan syarikat ialah untuk memaksimumkan keuntungan. Itu yang paling penting lah. Okey, boleh belajar. Okey, so kita pergi yang kedua ialah pengeluaran. Okey, kamu dah faham dah, saya dah terangkan apa itu maksud firma. Kamu dah faham dah, ada firma kecil, ada firma besar kan. And then kamu dah faham dah apa itu industri. Okey, kita pergi yang kedua ialah pengeluaran. Baru kita masuk kita punya tajuk iaitu pengeluaran. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pengeluaran? Okey, kat sini cikgu highlight kat sini pengeluaran. Okey, pengeluaran merupakan proses mengubah input kepada output. Okey, so maknanya dah ada syarikat. Okey,
dah ada dah syarikat. So, apa yang kita perlu ialah kena capai target lah. Kita kena hasilkan produk kita supaya kita dapat pasarkan ke luar. Okay, so dengan cara kita buat iaitu proses mengubah input kepada output. Okay, itu pengeluaran lah. Okay, dia merupakan satu proses. Okay, kalau soalan tanya apakah maksud pengeluaran? Okay, so pengeluaran merupakan satu proses. Okay, satu proses yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran lah. Seperti apa faktor pengeluaran ni? Buruh, apa lagi? Okay, seperti buruh, tanah, modal dan usahawan. Ingat 4 itu faktor pengeluaran Okay, so untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan lah. Okay, maknanya faktor pengeluaran ni seperti buruh, tanah, modal, usahawan ni merupakan input. Manakala output ni ialah apa dia? Barang yang dihasilkan dulu merupakan output. Kita dah keluarkan barang. Input ni barang tak siap lagi. Output ialah barang dah siap. Itu beza dia. Okay, kita bagi satu persatu. Okey, input. Okey, jenis-jenis input termasuk ada input tetap dan juga input berubah. Kita bagi yang pertama, input tetap. Apa yang dimaksudkan dengan input tetap ni? Okey, kuantiti tetap pada sebarang tingkap output, wujud walaupun output sifar wujud dalam pengeluaran jangka pendek sahajalah. Contohnya mesin ini merupakan input tetap. Manakala input berubah, kuantiti berubah mengikut tingkat output. Yang kedua ialah tidak wujud jika output sifar wujud dalam pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya ialah buruh. Buruh ni merupakan input berubah lah. Kalau tak memerlukan, dia dah tak ambil lah pekerja. Kalau dah cukup dah, tak ambil pekerja. Manakala input tetap ialah mesin lah. Walau macam mana pun, mesin kena ada. Itu merupakan input tetap. Kita tengok pula ialah output. Apa yang dimaksudkan dengan output? Boleh? Output merupakan barang atau perkhidmatan yang dihasilkan. So ingat, output ni lah barang dah siap dah. Yang diproses daripada input tadi itu menjadi output. Barang dah siap. Output merupakan barang atau perkhidmatan yang dihasilkan dalam proses pengeluaran. So kami ingat kat sini. Dia kata output merupakan barang atau perkhidmatan. Perkhidmatan apa? Yang dihasilkan dalam proses pengeluaran. So kamu ingat output ni barang siap lah. Output terdiri daripada, yang pertama ialah barang perantaraan. So kamu ingat kategori dia. Yang pertama ialah barang perantaraan. Apa maksud barang perantaraan ni? Barang yang akan digunakan dalam proses pengeluaran seterusnya. Dalam proses seterusnya. Contohnya, papan dan tepung gandum. Yang kedua ialah barang akhir. Apa yang dimaksudkan dengan barang akhir? Barang akhir merupakan barang siap yang boleh terus digunakan oleh pengguna akhir. Contohnya ialah perabot dan juga roti kan. Macam roti ni kita boleh makan terus. Barang siap kita boleh makan terus. Kan? Perabot kita boleh guna terus. Itu merupakan perbezaan dia. Boleh belajar? Boleh so maknanya kamu kena ingat. Ingat, tajuk pengeluaran kamu akan belajar berkaitan dengan input dan juga output. Boleh? Kita pergi sedikit sahaja lagi. Sebelum kita tamatkan ni. Sedikit lagi untuk hari ni. So dalam output, kamu kena tahu iaitu yang pertama dia ada jangka masa dia. Jangka masa. Jangka masa pengeluaran. Dalam kita nak keluarkan barang, mesti ada jangka masa dia. Berapa lama kita nak keluarkan kita punya produk dia. Output tu. Jangka masa pengeluaran boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama ialah jangka masa pendek. Yang kedua ialah jangka masa panjang. Boleh? So ingat, apa yang dimaksudkan dengan jangka masa pendek? Tempoh pengeluaran yang melibatkan penggunaan input tetap dan input berubah. Cikgu highlight kat sini ialah dia menggunakan input tetap dan juga input
berubah dalam proses pengeluaran. Okey, itu merupakan jangka masa pendek. Dia ada input tetap dan juga input berubah. Manakala jangka masa panjang, tempoh pengeluaran di mana firma berupaya mengubah semua input dalam proses pengeluaran. Ini merupakan untuk jangka masa panjang. Okay? Tempoh pengeluaran di mana firma dia berupaya mengubah semua input dalam proses pengeluaran. Okey, boleh belajar. Okey, so cikgu harap kamu faham pengenalan cikgu hari ini. So, selepas itu cikgu nak kamu buat latihan modul kamu muka surat 3 dan juga muka surat 4. Okey, boleh belajar. Okey, minggu depan baru cikgu akan masuk proses pengiraan. Macam mana nak kira kos semua. Okey, fungsi pengeluaran jangka masa pendek semua. Dia ada formula dia. So, minggu depan cikgu akan terangkan macam mana nak kira. Nak kirakan kos dia berapa. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu dalam grup WhatsApp. Okey, so kita jumpa lagi kelas kita pada minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum.